Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Selangor, Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Radhi bin Jidin, Naib Presiden Parti Bersatu Malaysia, yang juga pengerusi jawatankuasa penggubal manifesto ataupun tawaran kita pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Yunus Khairi, Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Yang bahagia Datuk Abdul Rashid bin Nasari, Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor. Yang berbahagia Saudara Hendy Teo Kian Hong, Pengerusi Gerakan Selangor. Dev jemputan pimpinan-pimpinan badan-badan bukan kerajaan, para hadirin yang hadir di sini dan sedang menonton secara langsung di platform media sosial, saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semoga saudara dan saudari berada dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama hadir di majlis pelancaran tawaran Perikatan Nasional PN Selangor sempena pilihan raya negeri ke-15 pada kali ini. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah pada jawatankuasa tawaran Perikatan Nasional yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Radhi Jidin dan Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Selangor yang bahagia Datuk Seri Muhammad Azmin Ali atas usaha gigih untuk menyiapkan tawaran PN Selangor yang akan kita lancarkan pada malam ini. Terima kasih kita ucapkan pada kedua-dua mereka ini. Kita sedar bahawa masalah utama yang dihadapi oleh rakyat di negeri Selangor pada masa ini adalah tekanan kos sara hidup dan keadaan ekonomi negeri yang suram, yang sebahagian besarnya disebabkan oleh ketidakcekapan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri yang sedia ada untuk menawarkan suatu penyelesaian yang berkesan dan menyeluruh kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat. Saya turun ke bawah dan mendapati ramai yang mengeluh mengenai kenaikan harga barang, perniagaan mereka yang merosot, pendapatan yang tidak bertambah, di samping tiadanya bantuan daripada kerajaan yang benar-benar dapat membantu meringankan beban yang sedang pun ditanggung oleh rakyat dan perniagaan. Apabila saya bertemu orang ramai di lapangan, mereka bukan sekadar kecewa, tetapi mereka marah terhadap kerajaan hari ini. Malangnya selepas 8 bulan mentadbir negara, kerajaan campuran PHBN yang diorang panggil kerajaan Madanon seolah-olah tidak tahu bagaimana hendak menguruskan negara kita ini dengan cekap. Malahan ekonomi madani yang dibentang oleh Perdana Menteri baru-baru ini juga gagal untuk menyediakan suatu pelan ransangan dan pemulihan ekonomi secara menyeluruh dan segera
yang amat diperlukan oleh rakyat dan perniagaan pada masa ini. Sebaliknya, rakyat ditabur dengan gula-gula pilihan raya yang bersifat sementara dan masih belum kunjung tiba lagi. Sementara itu, penyelesaian terhadap masalah kos sara hidup rakyat belum terjawab dan segala janji manis mereka dahulu belum pun tertunai. Inilah realiti sebenar yang sedang dihadapi oleh rakyat. Rata-rata mengeluh kerana harga barang yang terus mencanak naik. Ramai peniaga terpaksa gulung tikar. Ditambah pula dengan nilai ringgit yang masih tidak stabil dan kenaikan kadar dasar semalaman OPR yang membebankan peminjam. Terbukti kerajaan hari ini gagal untuk nak memahami masalah rakyat. Malah tidak cekap dalam serba-serbi sehingga saban hari menjadi bahan jenaka di media sosial. Maka tidak heranlah ada yang menyebut kerajaan ini sebagai kerajaan kakistokrasi. Kerajaan kakistokrasi iaitu sebuah kerajaan yang dikendalikan oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri yang tidak cekap ataupun yang incompetent. Betul tak? Setuju? Terima kasih. Justru demi untuk membantu rakyat di negeri Selangor ini meringankan bebanan kos sara hidup serta merancakkan perniagaan dan ekonomi negeri, Perikatan Nasional menawarkan pakej ransangan ekonomi prihatin Selangor bernilai lebih 2 bilion ringgit. Pakej ransangan prihatin Selangor ini bernilai RM2,000 yang terkandung di dalam tawaran yang bertemakan Selangor Baru, Kita Bangkit. Betul? Selangor Baru, Kita Bangkit. Dan tawaran ini merangkumi 7 tunjang utama, 25 pendekatan dan 112 tawaran. Ini buku tawaran yang kita ada. Boleh baca lepas ini. Tunjang yang pertama ialah semarak masyarakat harmoni. PN komited untuk mempertahankan keluhuran perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh negeri, termasuk menjunjung Islam sebagai agama persekutuan dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai Ketua Agama Islam di negeri Selangor. Kami bertekad untuk melindungi hak setiap individu untuk mengamalkan agama masing-masing tanpa meminggirkan hak mana-mana golongan bagi menjalani kehidupan yang aman, harmoni dan sejahtera. Dan untuk tujuan ini, PN akan menyediakan dana khas Selangor Harmoni berjumlah 10 juta ringgit kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi pelaksanaan program yang memupuk keharmonian masyarakat berbilang kaum. Sebuah agensi khusus kerajaan negeri juga bakal ditubuhkan bagi memperkasa usaha meningkatkan taraf sosioekonomi kumpulan minoriti, khususnya masyarakat India dan komuniti orang asli dengan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit. Tunjang yang kedua ialah kesejahteraan kehidupan rakyat. Dan untuk menangani isu tekanan kos sara hidup, Kerajaan Selangor di bawah pimpinan Perikatan Nasional insya-Allah akan memastikan keterjaminan bekalan makanan pada harga yang munasabah melalui pelbagai inisiatif. Antaranya memperuntukkan dana khas Tani Bangkit sebanyak 100 juta ringgit kepada usahawan tani muda untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran agro makanan melalui penggunaan teknologi dan otomasi.
B ialah mewujudkan hub mega makanan. Hub mega makanan melalui insentif dana makanan Selangor ataupun DAMAS bernilai 150 juta ringgit bagi meningkatkan hasil pengeluaran termasuk tanaman, ternakan dan perikanan berskala besar dan berteknologi tinggi untuk pasaran domestik dan antarabangsa. C ialah memperkenalkan program Kebun Prihatin. Diperuntukkan sebanyak RM20,000 bagi setiap kebun komuniti yang berpotensi untuk dikembangkan di Selangor. D. Memperkokohkan rantaian bekalan makanan di Selangor melalui rangkaian Gerai Prihatin Rakyat untuk menyediakan makanan asas pada harga berpatutan di setiap don di Selangor, insya-Allah. Selain itu, PN juga akan memperkenalkan inisiatif Bantuan Prihatin Keluarga Selangor. Bantuan Prihatin Keluarga Selangor ini peruntukannya ialah sebanyak RM312 juta setahun. Tak kuat tepuk. RM312 juta setahun. Dan inisiatif ini dijangka dapat membantu 65,000 keluarga yang memerlukan menerusi pemberian bantuan bulanan bernilai RM400 bagi pembelian barangan asas. B ialah mewujudkan inisiatif Bantuan Prihatin Nelayan Selangor berjumlah RM5 juta setahun dengan menyalurkan bantuan seperti enjin bot dan alatan aquakultur. C ialah mengecualikan bayaran parkir di kawasan letak kenderaan bawah selian pihak berkuasa tempatan di Selangor Utara. Tak payah bayar parking fee ke dah. D, banyak lagi ni. D lah menaikkan allowance bulanan yang dibayar oleh kerajaan negeri kepada penggerak masjid dan surau. Penggerak masjid dan surau iaitu imam sebanyak RM1,700, Bilal RM800, Siak RM600 dan Nazir juga RM600 setiap bulan. I ialah mewujudkan skim Rumah Pertama Darul Ihsan, merangkumi pemilikan rumah pangsa 3 bilik bagi golongan yang memerlukan serta menyediakan kuota khas bagi keluarga muda. F. Memperluaskan skim Peduli Sihat. Skim Peduli Sihat termasuk skim perlindungan perubatan dan kesihatan pada rakyat Selangor dengan pendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah. Dan G. Memperluaskan kemudahan pengangkutan percuma van Selangor Care bagi memudahkan pergerakan warga emas dan OKU ke pusat kesihatan serta menyediakan dana berjumlah RM15 juta untuk inisiatif jaringan perkhidmatan ambulans Komuniti Selangor ACOS. Bagi menggalakkan pelibatan anak muda dalam bidang sukan serta merancangkan arena sukan di Selangor, pelbagai program pembangunan sukan akan diperkenalkan. Seperti A. Memperuntukkan dana infrasukan Selangor sebanyak RM30 juta setahun bagi membina, menaik taraf dan menyelenggara fasiliti sukan mesra rakyat. B. Ialah menyediakan dana khas sukan Olimpik dan Paralimpik bagi mencungkil potensi dan menggilap bakat anak Selangor dalam bidang sukan untuk bersaing di peringkat dunia ataupun antarabangsa.
C. Menyediakan insentif Darul Ihsan E-Sports DEES dengan peruntukan sebanyak RM2 juta. Untuk kesejahteraan warga emas, PN akan melaksanakan beberapa inisiatif, termasuk A. Menambah dan memperkasa pusat aktiviti warga emas melalui penyaluran dana sebanyak RM5,000 setahun. B. Memperkenalkan skim Desa Pesara Selangor. Skim Desa Pesara Selangor untuk menyediakan kawasan kediaman warga emas yang dilengkapkan dengan kemudahan kerohanian, kesihatan dan rekreasi melalui kerjasama dengan pihak swasta. Dan C. Mewujudkan program ekonomi warga emas bagi menyantuni golongan warga emas untuk melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi dan kesukarelawanan. Keperluan orang kurang upaya ataupun OKU turut menjadi utama PN. Dan untuk itu PN akan mewujudkan peluang ekonomi pada golongan OKU serta mempergiatkan usaha untuk meningkatkan penyertaan mereka dalam pasaran pekerjaan. B. Menubuhkan pusat aktiviti bimbingan dan latihan untuk golongan OKU merentas semua peringkat umur, termasuklah individu autistik. Dan C. Menyediakan pusat intervensi dan pembangunan OKU untuk kanak-kanak dan remaja. PN juga akan memberikan tumpuan saudara-saudari kepada usaha menyantuni keluarga muda dengan menawarkan pelbagai inisiatif. Antaranya ialah mewujudkan inisiatif Bina Keluarga Selangor BKS sebanyak RM500 untuk pasangan pengantin baru. Ada lagi menyediakan insentif lahir Selangor bernilai RM500 kepada ibu yang baru bersalin. C ialah memperbanyakkan rumah transit dan projek perumahan rakyat di kawasan terpilih untuk sewaan pada pasangan belia yang baru berkahwin. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, tunjang ketiga, junjung prinsip tadbir urus dan politik yang bersih. Bagi memperkasa ekosistem pentadbiran kerajaan negeri yang prihatin, stabil dan bersih, sebuah jawatan kuasa khas yang dianggotai ahli pakar pelbagai bidang akan dibentuk bagi memantau segala pelaksanaan inisiatif dan program yang terkandung dalam tawaran PN Selangor ini. Dan sebaik saja PN membentuk Kerajaan Negeri Selangor, insya-Allah sebuah majlis tindakan pemulihan ekonomi negeri Selangor akan diwujudkan supaya tindakan-tindakan yang segera boleh diambil oleh kerajaan negeri dengan kerjasama pihak industri untuk merancakkan semula ekonomi negeri Selangor dan menyegerakan penyelesaian masalah kos sara hidup rakyat. Sebagai langkah mengiktiraf peranan dan sumbangan sektor awam, dengar baik-baik, mengiktiraf peranan dan sumbangan sektor awam terhadap pembangunan negeri, allowance khas tahunan sekurang-kurangnya 2 bulan gaji akan diberikan kepada anggota perkhidmatan awam di negeri Selangor. Jika kedudukan keuangan mengizinkan, kita akan pertimbangkan 3 bulan gaji. Untuk nak memastikan perkhidmatan kerajaan negeri yang cekap dan bertaraf dunia, penggunaan teknologi digital dan data raya pula akan dioptimumkan bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan demi manfaat rakyat.
Tunjang yang keempat, ekonomi masa depan yang utuh. Sebagai antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara, Selangor mesti maju ke hadapan mengambil kira ekonomi masa hadapan. Dan untuk tujuan ini, PN telah merangka beberapa agenda khususnya yang melibatkan tenaga kerja muda. Termasuk membina Selangor sebagai hub tenaga kerja masa hadapan dengan mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan dalam bidang berkemahiran tinggi. Menjadikan Selangor sebagai negeri just energy transition bagi menjamin kelestarian ekonomi masa hadapan. Mempercepatkan perkembangan industri masa hadapan bernilai tinggi, termasuk tenaga boleh diperbaharui, kenderaan elektrik, aero angkasa dan ekonomi digital seperti pusat data, AI dan robotik melalui kerjasama pemain industri. Memperuntukkan 50 juta ringgit untuk memperkasa Invest Selangor bagi mempermudah serta mempercepatkan proses pelaburan industri masa hadapan yang bernilai tinggi. Dan memperuntukkan dana tambahan 20 juta ringgit bagi meningkatkan dan meluaskan pasaran ekspor produk dan penghormatan nilai tambah tinggi, termasuklah memperkenalkan inisiatif Buy Selangor produk di pasaran antarabangsa. Sejajar dengan pembangunan bakat baru berkemahiran tinggi, saudara-saudara, langkah proaktif akan diambil bagi meningkatkan peluang latihan industri dalam agensi dan anak syarikat kerajaan negeri dengan kadar allowance minimum RM1,500 sebulan untuk anak Selangor. Mewujudkan Pelan Industri Kreatif Selangor (PIKS) bagi mempergiatkan penglibatan belia dalam industri kreatif termasuk animasi dan kebudayaan. Ialah memperkenalkan inisiatif Next Gen Selangor dengan peruntukan berjumlah 10 juta ringgit bagi menyediakan program coding, robotik dan cloud computing secara percuma untuk murid-murid di negeri Selangor. Dan memperkasa kolej dan universiti milik kerajaan negeri seperti Universiti Selangor UNISEL, IMPENS International College dan Universiti Islam Selangor UIS sebagai peneraju pendidikan tinggi dan pendidikan bagi ekonomi masa hadapan. PN juga akan menjadikan Selangor sebagai destinasi pelancongan berkualiti dan berprestij. Ini termasuklah menyediakan insentif Selangor destinasi pilihan bernilai 200 juta ringgit untuk menjadikan Selangor sebagai negeri tarikan utama pelancong di negara kita. Bagi merancangkan pemulihan ekonomi negeri, kami akan membangunkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang berdaya saing dan digital ready. Antaranya, memperkenalkan semula dan memperkasa skim mikrokredit hijrah bagi mengupaya peniaga-peniaga kecil yang memerlukan modal perniagaan dengan dana pusingan berjumlah 500 juta ringgit. 500 juta ringgit untuk manfaat 100,000 peniaga kecil di Selangor. Memberikan pengecualian fee lesen perniagaan untuk penjaja gerai dan pasar seluruh negeri Selangor. Mengecualikan sepenuhnya baran sewa tapak perniagaan milik PBT bagi penjaja yang berdaftar. Mewujudkan dana food truck Selangor berjumlah 50 juta ringgit setahun untuk menyediakan pinjaman tanpa faedah kepada penjaja untuk memiliki food truck bagi mengembangkan perniagaan mereka.
menyediakan dana Restart Selangor 50 juta ringgit setahun untuk membiayai penggantian peralatan perniagaan rosak akibat bencana ataupun musibah. Dan F, mewujudkan dana digital niaga Selangor DINIS berjumlah 50 juta ringgit setahun bagi membantu usahawan muda Selangor mengoptimumkan potensi perniagaan melalui teknologi digital serta khidmat nasihat dan latihan. Gulangan belia merupakan tunjang masa depan negara. Justru PN amat prihatin dengan kebajikan para belia bagi memastikan tiada anak Selangor yang tercicir. Dan untuk itu PN menawarkan beberapa inisiatif, antaranya mewujudkan tabung beasiswa industri masa hadapan Selangor berjumlah 20 juta ringgit untuk anak Selangor daripada keluarga yang memerlukan bagi melanjutkan pengajian dalam bidang industri masa hadapan yang terpilih. B, memperkenalkan skim Edu Start Selangor dengan bantuan awal pengajian iaitu RM1,500 kepada semua pelajar tahun pertama anak Selangor yang akan mendaftar masuk ke IPT, manakala RM500 kepada semua pelajar baru matrikulasi dan tingkatan 6 anak-anak Selangor. C, memberikan insentif khas Gig Edu Selangor sebanyak RM1,500 kepada pekerja sektor ekonomi gig anak Selangor yang ingin melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Dan D, menawarkan skim perumahan mikro belia mampu sewa di bandar-bandar utama. Sebagai tanda pengiktirafan belia yang terlibat dalam industri P-panggilan ataupun P-hailing, PN juga memperkenalkan skim Selangor Riders pada mereka untuk mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan motosikal dan perlindungan insuran bernilai RM700 setahun. Jealous saya, bukan anak Selangor. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, tunjang kelima, wanita teras masyarakat dan ekonomi negeri. Khusus untuk golongan wanita, PN akan melaksanakan beberapa inisiatif. Antaranya mewujudkan inisiatif Wanita Best bagi memperkasa 30,000 perniagaan milik usahawan wanita yang berdaya saing melalui penyediaan geran sehingga RM10,000. B, memperkenalkan inisiatif Sri Kandi Profesional Sri Pro dengan dana pemula sehingga RM50,000. C, membina 20 Selangor Child Care Center setahun yang dilengkapi kemudahan moden dan tenaga pengajar profesional. D, memperuntukkan dana khas berjumlah RM50 juta kepada agensi kerajaan negeri dan syarikat swasta bagi membuka pusat asuhan baru di tempat kerja. Dan E, menyediakan bantuan yuran pengasuhan kanak-kanak sebanyak RM150 sebulan untuk 50,000 kanak-kanak daripada keluarga yang memerlukan. Bagi meningkatkan kesejahteraan wanita dan keluarga, inisiatif Wanita Wajar akan diperkenalkan untuk wanita yang berpisah ataupun kematian suami dan memerlukan bantuan serta sokongan. Inisiatif ini merangkumi 3 komponen, iaitu bantuan sebanyak RM500 sebulan bagi tempoh 3 bulan, bantuan khidmat kaunseling dan motivasi, dan bantuan latihan kemahiran dan pementoran. Tunjang yang ke-6, modal insan gemilang. Untuk melonjakkan kecemerlangan pendidikan anak-anak negeri Selangor, Kerajaan Pimpinan PN akan menubuhkan Akademi Sains Selangor dengan menyediakan pendidikan peringkat sekolah rendah
yang memfokuskan pendidikan sains, teknologi dan inovasi. B. Mewujudkan dana pembelajaran khas sebanyak RM2 juta setahun bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. C. Menyalurkan dana bantuan PIBG sebanyak RM5,000 setahun pada semua sekolah kerajaan di Negeri Selangor, termasuk SJKC dan juga SJKT dengan jumlah peruntukan sebanyak RM5 juta. D. Menawarkan insentif khas bagi sekolah tahfiz dan agama negeri untuk menyertai sistem kemahiran TVET. Dan E. Memperkenalkan inisiatif Selangor Prihatin Anak Sekolah SPAS dengan bantuan tambang bas sekolah sebanyak RM100 sebulan kepada 20,000 anak Selangor melalui kerjasama pengusaha bas yang sedia ada. Bagi memastikan persekitaran pendidikan yang kondusif, sejumlah RM120 juta akan diperuntukkan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, termasuk aspek pendigitalan pendidikan, di samping pembinaan sekolah agama rakyat integrasi sains dan teknologi baru. Bantuan yuran kafa juga akan diberi pada murid daripada keluarga yang memerlukan dengan peruntukan RM6 juta setahun. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, tunjang ketujuh, alam lestari dan infrastruktur bestari. Saya ingin berkongsi satu berita gembira kepada rakyat Selangor. PN peka dan mendengar keluhan rakyat berhubung dengan bantuan air percuma. Dan oleh sebab itu, program air percuma melalui inisiatif 20 meter padu air percuma akan diperluaskan kepada pemegang akaun dengan pendapatan isi rumah RM15,000 dan ke bawah. Negeri Selangor juga tidak terkecuali daripada menerima impak perubahan iklim. Untuk itu, PN akan mempergiatkan usaha untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan negeri dalam menghadapi sebarang bencana alam. Antaranya ialah menubuhkan Yayasan Perlindungan Alam Selangor bagi melindungi hutan rimba, taman alam, pesisiran pantai dan sungai. Mengguna pakai teknologi terkini untuk membina sistem penjanaan tenaga boleh diperbaharui, termasuk on-road energy harvesting. Dan C. Menyediakan dana sebanyak RM10 juta sebagai insentif kepada NGO untuk pelaksanaan aktiviti serta program pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Dan bagi memastikan pengurusan kemudahan utiliti telekomunikasi, infrastruktur asas serta perkhidmatan air yang efisien, Kerajaan Negeri Pimpinan PN insya-Allah akan menyediakan peruntukan tahunan sebanyak RM200 juta untuk mengatasi masalah paip pecah dan melaksanakan program penggantian paip di 100 kawasan hotspot di Selangor. B. Memperuntukkan RM10 juta untuk inisiatif alam lestari sejajar dengan usaha membudayakan amalan konservasi air, termasuk melalui rain water harvesting. Dan C. Memperkenalkan rapid response team bagi mengambil tindakan pantas terhadap aduan berkaitan jalan berlubang dan kerosakan lampu jalan. Dan D. Memperluaskan akses liputan capaian internet 5G di seluruh negeri. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya ingin tekankan bahawa tawaran PN Selangor ini adalah tawaran yang realistik dan boleh dilaksanakan. Percaya atau tidak? Percaya. Berkat pengalaman dan kepakaran yang dimiliki oleh bakal kepimpinan Kerajaan Negeri Perikatan Nasional di Selangor, kami yakin bahawa semua tawaran ini dapat ditunaikan dengan cepat, cekap dan berkesan insya-Allah. Insya-Allah berkat sokongan pada seluruh rakyat di negeri Selangor,
baik Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain, Perikatan Nasional akan beroleh kemenangan yang besar dalam pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini nanti. Dan seterusnya membentuk kerajaan negeri yang bersih, prihatin dan stabil. PN! 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 Saya dapat merasakan, saudara sekalian, angin perubahan sedang bertiup kencang di negeri Selangor ini. Dan mudah-mudahan ia akan membentuk suatu gelombang besar sokongan rakyat Selangor yang kuat dan padu kepada Perikatan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merayu kepada semua pengundi di negeri Selangor supaya keluar beramai-ramai pada hari pengundian dan undilah calon-calon Perikatan Nasional kita. Mudah-mudahan dengan sokongan anda semua, kita akan dapat membentuk sebuah kerajaan negeri yang lebih prihatin terhadap nasib rakyat dan lebih berkemampuan untuk memacu kemajuan dan pembangunan negeri Selangor sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama negara, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di peringkat global. Terima kasih saya ucapkan. Kita doakan mudah-mudahan Perikatan Nasional akan mencapai kemenangan yang cemerlang. Perikatan! 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 Takbir! Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan tawaran Perikatan Nasional untuk negeri Selangor.